Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Rahman bin Masirun, nombor metrik 282065 dan hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang perkembangan analisis wacana di Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Wacana boleh dikatakan sebagai ucapan, perkataan, bunyi, suara dan juga ujaran. Manakala Kamus Dewan meletakkan definisi wacana sebagai keseluruhan percakapan yang merupakan satu bentuk satuan ucapan, pertuturan dan juga percakapan. Tapi jika dilihat dari sudut makna yang dibawa oleh Henry Gunter Tarigan, wacana mempunyai prinsip dasar yakni satuan bahasa, lengkap atau terbesar, di atas mempunyai ayat atau klausa, teratur rapi, mempunyai kesinambungan, kohesi, lisan atau tulisan, awalan dan juga akhiran yang nyata. Tapi dengan makna yang dibawa oleh wacana, permulaan kajian analisis wacana bermula sejak beberapa dekad yang awal. Perkembangan analisis wacana di Malaysia dikatakan bermula pada tahun 1966 oleh Yunus Maris dalam sebuah rencana yang dikarangnya bertajuk Keperihalan Keadaan, satu teknik menganalisis makna. Buku ini membawa maksud keperihalan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat penutur dikatakan sebagai tepat dengan benda-benda, keadaan dan juga perkara-perkara yang dibuat oleh mereka. Kemudian selepas beberapa tahun, kemunculan satu artikel yang boleh digunakan untuk memerikan bahasa Melayu timbul yang berjudul Keutuhan Wacana dalam jurnal Dewan Bahasa oleh Harimurti Krida Laksana. Menurut jurnal tersebut, aspek keutuhan wacana merujuk kepada unsur-unsur bahasa yang ada dan ahli bahasa dapat menandai adakah yang dihadapi itu sebuah wacana atau hanya satu susunan ayat yang tidak teratur. Berdasarkan keutuhan wacana, penyelidik dapat memahami hubungan bahasa dengan alam suara yang lebih mendalam. Kemudian Lufti Abbas pada 1979 menerbitkan artikel yang bertajuk Analisis Wacana Sebuah Cerpen. Dan kemudiannya menghasilkan sebuah lagi yang berkesinambungan dengan artikel itu yang bertajuk Keindahan Sastra Melalui Analisis Wacana. Walau bagaimanapun, aspek ini hanyalah berlandaskan aspek stilistik dan bukanlah berlandaskan nahu wacana. Jika kita melihat pada artikel yang mengaitkan secara langsung analisis wacana dengan bahasa Melayu, ialah artikel yang dikarang oleh Asmah Haji Omar pada 1980 berjudul Analisis Wacana yang diterbitkan dalam dua bahagian dalam Kamus Dewan Bahasa. Secara harfiahnya, Asmah Haji Omar telah menerapkan kaedah wacana yang dikemukakan oleh Sinclair dan juga Coulthard untuk memerihalkan struktur perbualan dalam teks dialog bahasa Melayu. Kemudian Asmah Haji Omar meneruskan kajiannya dalam wacana menerusi karyanya yang diterbitkan berjudul Wacana Temuduga dan Wawancara pada 1995. Dan yang terkini ialah Wacana Perbincangan, Perbahasan dan juga Perundingan pada tahun 2000. Jadi kesimpulan, kajian wacana di Malaysia masih dalam proses perkembangan dan memerlukan perhatian dan penyelidikan yang rapi. Kajian yang dilakukan oleh ahli linguistik yang lepas masih boleh diperbaharui dan boleh diteliti dengan lebih mendalam. Sejarah perkembangan wacana di Malaysia masih dalam proses membangun dan memerlukan pakar bahasa untuk bekerjasama dalam menghasilkan karya yang mampu menjelaskan aspek-aspek wacana dalam bahasa Melayu. Dengan itu sahaja, ialah akhiran bagi video pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.